Hedonisme adalah pandangan hidup yang percaya bahawa kesenangan dan kenikmatan material adalah tujuan utama kehidupan. Bagi orang yang mempercayai fahaman ini, ia adalah menyeronokkan dan menggembirakan, dan bagi mereka ini juga adalah tujuan utama untuk hidup, sama ada menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Berbanding dengan tingkah laku generasi terdahulu, realiti empirikal situasi kehidupan remaja sekarang telah mengalami kemunduran, bahkan merosot. Orang muda sekarang berada di bawah pengaruh budaya asing dan globalisasi budaya baru yang pesat disebabkan oleh perkembangan teknologi maklumat dan pertukaran antarabangsa yang telah membawa budaya baru ke identiti nasional seseorang. Sebagai fenomena dan cara hidup, hedonisme telah mencerminkan tingkah laku harian orang muda. Sebilangan besar pelajar bersaing dan menginginkan hidup mewah, bersenang-senang dan melepak di kafe, pusat membeli belah dan dataran. Inilah agenda kehidupan mereka. Mungkin ini adalah kesan negatif yang disebabkan oleh peningkatan pasaraya besar seperti pusat membeli belah dan dataran. Banyak dilaporkan oleh media massa, televisyen dan surat khabar bahawa orang muda kini mempunyai hubungan seks bebas dan tidak lagi peduli dengan masyarakat di sekitar mereka. Kehamilan tanpa perkahwinan juga tidak lagi memalukan, tetapi dianggap sebagai cara meniru gaya selebriti atau model yang dikabarkan di media elektronik masing-masing. Gejala sosial yang kian membimbangkan pelbagai pihak ini dikesan dirangsang oleh pengaruh iklan, rakan-rakan serta keadaan persekitaran. Sesungguhnya syaitan telah berjanji akan melalaikan dan menyesatkan manusia daripada jalan Allah dengan apa cara sekalipun. Pelbagai kemewahan dan hiburan di dunia ini adalah senjata syaitan dan konco-konconya untuk menjerumuskan manusia kepada kelalaian dan kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Maksudnya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Surah Al-An'am ayat 32. Melalui ayat di atas, Allah menjelaskan kepada kita bahawa tanpa khasiat iman dan pengabdian, kehidupan di dunia ini akan menjadi permainan yang tidak berguna dan hiburan yang melalaikan. Rasulullah SAW menggambarkan bahawa kehidupan di dunia ini seperti penjara bagi orang-orang yang beriman, tetapi syurga bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini kerana orang-orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian mengutamakan kehidupan dunia serta melakukan yang terbaik untuk memperoleh kekayaan sebanyak mungkin dengan harapan dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan mewah. Namun, sebagai umat Islam, kita tidak boleh mengikuti budaya orang yang kufur supaya kita tidak terjebak dengan kesenangan dan kemewahan dunia yang menipu dan merugikan. Perkataan hedonisme telah mula dipakai semenjak zaman Yunani, iaitu zaman yang melahirkan ramai tokoh falsafah terkemuka yang banyak mempengaruhi ramai cendekiawan hingga ke hari ini. Ia merupakan satu nilai yang terbentuk di dalam diri individu. Nilai hedonisme yang dimiliki oleh individu tersebut dibentuk hasil pembelajaran dari pengaruh persekitaran. Menurut Schwartz, hedonisme merupakan kaedah dan cara yang mengarahkan individu untuk mencapai pleasure dan kepuasan pribadi. Kewujudan fahaman hedonisme terbahagi kepada dua peringkat, iaitu zaman Yunani sebelum Masihi dan zaman kebangkitan Eropah, dikenali juga sebagai zaman Renaissance. Salah seorang pengikut Socrates iaitu Aristippus yang mengajarkan falsafahnya di Kairin sekitar 433 sebelum Masihi hingga 355 sebelum Masihi berkaitan hedonisme, iaitu kesenangan merupakan satu-satunya yang ingin dicari manusia. Kesenangan boleh didapati langsung dari panca indera. Orang yang bijaksana selalu akan mengusahakan kesenangan sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, ia selalu akan menjauhkan diri daripada kesakitan. Aristippus tidak sependapat dengan gurunya Socrates mengenai etika kesenangan hidup. Beliau mengutamakan tujuan kehidupan ini hanya untuk mencapai kesenangan dan kenikmatan, manakala Socrates melihat budi ialah pengetahuan dan satu-satunya cara yang terbaik. Tidak perlu mencari kesenangan hidup, dan untuk mencari kesenangan sebagai tujuan hidup adalah perbuatan yang salah, kerana budi adalah kesempurnaan atas segalanya dan orang yang berpengetahuan dengan sendirinya ia berbudi baik. Bagi Aristippus, kesenangan itu harus difahami sebagai kesenangan aktual, bukan kesenangan dari masa lampau atau kesenangan pada masa depan. Beliau menyifatkan kesenangan hanya untuk mencapai kenikmatan panca indera manusia.
Mungkin beliau mengemukakan definisi begini kerana bagi melembutkan makna hedonisme yang sebelum itu memerlukan pengorbanan untuk mencapai kenikmatan dan kebahagiaan. Aristippus juga menegaskan perlunya pengendalian diri apabila mempergunakan kesenangan dengan tidak meninggalkan kesenangan. Dalam arti kata lain, hendaklah mempergunakan kesenangan dengan baik dan tidak membiarkan diri terbawa oleh kesenangan tersebut. Ahli falsafah Yunani lain yang membahas berkait hedonisme iaitu Aristotle 384 sebelum Masihi hingga 322 sebelum Masihi. Terdapat 3 pola hidup yang boleh memuat kepuasan dalam diri sendiri iaitu hidup untuk mencari nikmat, hidup praktis, hidup sebagai seorang filosof. Hidup yang mencari nikmat inilah yang diistilahkan sebagai hedonisme. Hedonisme menurut beliau ialah pencapaian kebahagiaan bukan dengan kenyataan tetapi disertai dengan suatu tindakan. Dalam bahasa mudahnya ialah manusia mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan potensi diri melalui kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dan bukan bersikap dengan menerima sahaja. Hedonisme kembali wujud di zaman kebangkitan Eropah sekitar abad ke-14 Masihi hingga 17 Masihi setelah beberapa abad Islam menaklukki dunia di zaman pemerintahan khilafah. Ini kerana inisiatif dari cendekiawan-cendekiawan barat yang telah lahir dalam pencapaian bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang mula berkembang. Mereka menentang pengaruh gereja yang banyak menindas dan mengongkong pemikiran mereka agar meninggalkan apa-apa yang berkait dengan hal ehwal dunia. Itu sahaja video saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.